Hai, Assalamualaikum. Kami dari kumpulan pengkaji yang mengkaji sambutan terhadap perkhidmatan GrabFood dalam kalangan penduduk perumahan Taman Muhibah Jaya, Tawau, Sabah. Saya, Nur Fatihah binti Abdurrahman, nomor pendaftaran 07 DPR 19F 2019 dan beberapa ahli kumpulan saya iaitu Eva Era binti Jasli, Siti Quraisya binti Herdansyah, dan Muhammad Ilyas bin Dusing, dan penyelia kami ialah Dr. Chong Fung Yen alias Azlina Chong. Pengenalan, aplikasi Grab bukanlah hanya untuk mendapatkan perkhidmatan kereta atau pengangkutan. Malah, pesanan makanan juga boleh dibuat untuk menggunakan aplikasi tersebut. Perkhidmatan GrabFood ini juga turut mempunyai pelbagai kod promo yang boleh digunakan semasa membuat tempahan makanan untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Selain itu, aplikasi GrabFood juga dapat menjimatkan kos, masa dan tenaga pelanggan. Seterusnya ialah penyataan masalah. Antara masalah yang tentara berkait dengan aspek harga ialah cas perkhidmatan hantar makanan yang membebankan pengguna. Seterusnya, dari aspek iklan ialah kualiti iklan yang kurang memuaskan, dan akhir sekali masa penghantaran. Sesetengah restoran mengambil pesanan yang banyak dan tempoh untuk menyiapkan satu pesanan mengambil masa yang lama. Objektif kajian ini adalah yang pertama, mengenal pasti sambutan terhadap harga perkhidmatan GrabFood dalam kalangan penduduk perumahan Taman Muhibah Jaya, Tawau, Sabah. Yang kedua, mengenal pasti sambutan terhadap iklan perkhidmatan GrabFood dalam perumahan Taman Muhibah Jaya, Tawau, Sabah. Yang ketiga, mengenal pasti sambutan terhadap masa penghantaran perkhidmatan GrabFood dalam kalangan penduduk perumahan Taman Muhibah Jaya, Tawau, Sabah. Keempat, mengenal pasti sambutan terhadap perkhidmatan GrabFood dalam kalangan penduduk perumahan Taman Muhibah Jaya, Tawau, Sabah. Nama saya Siti Quraisya binti Herdansyah, nomor pendaftaran 07 DPR 19F 2001. Di sini saya akan membentangkan metodologi kajian, yaitu yang pertama, reka bentuk kajian. Kaedah yang digunakan adalah kaedah tinjauan, yang mana menggunakan set soal selidik sebagai kaedah untuk mengumpul semua data yang diperlukan daripada responden. Seterusnya, populasi dan sampel kajian. Kaedah persampelan yang digunakan dalam kajian ini ialah persampelan secara rawak. Jumlah sampel yang diperlukan untuk mewakili populasi 835 ialah 150 responden. Dan untuk instrumen kajian pula, instrumen soal selidik digunakan untuk memperolehi data seperti mana yang dikehendaki oleh penyelidik untuk mencapai objektif kajian. Kajian ini juga memfokuskan penduduk perumahan Taman Muhibah Jaya, Tawau. Data yang telah dikumpul akan dianalisis menggunakan perisian SPSS versi 26.0. Saya Eva Era binti Jasli, nomor pendaftaran 07 DPR 19F 2005 dan membentangkan analisis dan keputusan kajian. Bagi analisis kajian, sampel yang diambil adalah seramai 150 orang sahaja. Bagi jantina, perempuan adalah lebih ramai berbanding lelaki. 80 orang atau 53.3% adalah penduduk perempuan dan 70 orang atau 46.7% adalah penduduk lelaki. Bagi umur, peratusan tertinggi adalah 15 hingga 20 tahun iaitu 32.7%. Bagi agama, peratusan agama Islam adalah yang tertinggi iaitu 82%. Bagi status bujang adalah yang tertinggi iaitu 62%. Bagi keputusan kajian pula, terdapat 3 pemboleh ubah tidak bersandar. Yang pertama 4.00, kedua 4.04, ketiga 4.03 skor min, dan satu pemboleh ubah bersandar adalah 4.11 skor min. Kesemua adalah pada tahap interpretasi yang tinggi. Bagi kebolehpercayaan item, nilai keluhan baca alfa pemboleh ubah tidak bersandar pertama adalah 0.934, kedua 0.909, ketiga 0.854, dan pemboleh ubah bersandar 0.939. Hai, nama saya Muhammad Ilyas bin Dusing. Seterusnya saya akan membentangkan kesimpulan dan cadangan. Sebagai kesimpulan, dapatan kajian mendapati sambutan terhadap perkhidmatan GrabFood di dalam kalangan penduduk perumahan Taman Muhibah Jaya, Tawau dari segi harga iklan dan masa penghantaran mempunyai kesan yang positif dan signifikan. Walau bagaimanapun, penambahbaikan perlu dilakukan dari masa ke semasa agar syarikat GrabFood dapat berkembang dan sentiasa menjadi pilihan penduduk. Cadangan bagi masa penghantaran GrabFood, pihak pengurusan perlu menitik beratkan hal ini karena ramai pelanggan masih kurang berpuas hati terhadap hal tersebut. Bagi harga dan kuantiti makanan pula, pelanggan tidak berpuas hati karena kuantiti makanan yang diberikan tidak setimpal dengan bayaran.
Oleh itu, syarikat GrabFood perlu membuat penambahbaikan mengenai cadangan dari para responden. Sekian, terima kasih.